Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Arbia dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami iaitu Kumpulan 5 terdiri daripada Normi Azmin, Norhaida Arbin, Surani Nur Hashim, Siti Salina Abdul Hajiz dan saya sendiri Nur Syazwani binti Muhammad Shah akan membentangkan bagi kursus BMMB 3113 Perkamusan Peristilahan dan Perterjemahan Bahasa Melayu di bawah tajuk Peristilahan Bahasa Melayu. Seterusnya ialah kata dasar. Kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. Dengan kata lain, sesuatu perkataan dapat menerima unsur lain atau perkataan lain bagi membentuk suatu perkataan baharu dengan makna tersendiri. Oleh itu, pembentukan kata dasar melalui penggunaan kata tunggal pula dapat dilakukan dengan menjadikan kata tunggal tersebut sebagai kata dasar bagi sesebuah perkataan. Dan pembentukan ini melibatkan proses pengimbuhan dengan menggunakan imbuhan seperti imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Baiklah, mari kita lihat contoh di sebelah. Di sini kita dapat lihat terdapat contoh perkataan yang tidak menerima imbuhan dan ada perkataan yang dapat menerima imbuhan. Baiklah, sebagai contoh bagi perkataan pertama iaitu makan bagi kata tunggal dapat menjadi kata dasar yang menerima imbuhan iaitu imbuhan an dan pean. Contohnya makanan, pemakanan dan sebagainya. Begitu juga dengan contoh yang lain yang mana kata dasar ini dapat menerima imbuhan seperti kesan menjadi keberkesanan, punca menjadi berpunca, buka menjadi membuka atau dibuka dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali cantik menjadi mencantikkan, tercantik dan sebagainya. Kedua-dua jenis kata tunggal ini boleh menjadi kata dasar yang mana dia boleh berdiri sendiri ataupun menerima sebarang unsur lain seperti imbuhan. Seterusnya ialah kata akar. Kata akar ialah bentuk morfem terikat yang bukan imbuhan. Dengan kata lain, kata akar ini terjadi kerana terdapat beberapa kata yang tidak bertaraf perkataan yang memerlukan imbuhan untuk membentuk sesebuah perkataan yang bermakna, iaitu sesebuah perkataan perlu ditambahkan dengan unsur lain agar perkataan tersebut mempunyai makna yang jelas. Baiklah, mari kita lihat contoh di sebelah. Terdapat beberapa perkataan yang tidak mempunyai maksud yang jelas, iaitu seperti lanjur, igau, tapa, kura, rama. Perkataan-perkataan ini kita tidak dapat melihat apa maksud bagi perkataan tersebut. Jadi, kerana tidak mempunyai makna yang jelas, oleh itu akan ditambahkan dengan unsur yang lain seperti unsur imbuhan, iaitu perkataan lanjur menjadi terlanjur, igau menjadi mengigau, tapa menjadi betapa, kura menjadi kura-kura, rama menjadi rama-rama. Oleh itu perkataan yang menerima imbuhan ini akan menjadi kata akar yang mempunyai makna yang lebih jelas. Baiklah, seterusnya ialah imbuhan. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Hal ini bermaksud, imbuhan ini merupakan satu unsur tambah yang akan dimasukkan ataupun ditambah kepada perkataan dasar ataupun kata dasar. Seterusnya akan menyebabkan perubahan makna bagi kata dasar tersebut. Nanti kita akan lihat pada contoh-contoh yang akan diberikan. Jadi dalam imbuhan ini tercakup beberapa bentuk seperti imbuhan awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Ini adalah menurut Tata Bahasa Dewan tahun 2004. Morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan, yaitu sebagai contoh morfem ber. Jadi ber ini dimasukkan ataupun ditambahkan ke dalam kata dasar interaksi. Jadi akan membentuk perkataan berinteraksi. Dan juga morfem an yang dimasukkan ataupun ditambah di dalam kata dasar hasil yang akan membentuk perkataan hasilan. Berikut ialah definisi dan contoh-contoh bagi beberapa komponen yang terdapat dalam imbuhan.
Yang pertama ialah kata berimbuhan. Kata berimbuhan merujuk kepada istilah yang mengandungi imbuhan. Sebagai contoh, bersistem. Jadi imbuhan yang ditambah ke dalam kata dasar ini ialah imbuhan ber. Itu imbuhan awalan. Seterusnya, yang kedua ialah angkasawan, iaitu imbuhan wan, dan imbuhan ke dan an yang dimasukkan ke dalam kata dasar berkesan yang membentuk perkataan keberkesanan. Yang kedua ialah gabungan kata. Gabungan kata pula ialah suatu istilah yang menyeluruh ataupun sebahagian daripada bentuk dasarnya itu diulang. Sebagai contoh, perkataan jejari yang terbentuk daripada kata dasar jari-jari, kekacang, kacang-kacang, dan buli-buli yang terbentuk daripada perkataan bebuli. Yang ketiga ialah imbuhan awalan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambahkan pada awal kata dasar. Sebagai contoh, perkataan berlari. Di sini imbuhan awalan yang ditambah ialah ber. Begitu juga dengan terkena, iaitu imbuhan awalan ter, dan dipanggil imbuhan awalan di. Yang keempat ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang ditambahkan pada akhir kata dasar. Sebagai contoh, imbuhan an ditambahkan pada akhir perkataan makanan. Begitu juga dengan ambilkan, iaitu imbuhan akhiran kan, dan silakan. Yang kelima ialah imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan ke dalam sesuatu kata dasar. Sebagai contoh, imbuhan el disisipkan ke dalam kata dasar kopak. Iaitu kata dasar kopak membentuk kelopak. Begitu juga dengan sisipan iaitu disisipkan ke dalam kata dasar suling yang akan membentuk perkataan seruling. Begitu juga dengan imbuhan sisipan yang disisipkan ke dalam kata dasar peluk yang akan membentuk perkataan pemeluk. Dan yang terakhir ialah imbuhan apitan, iaitu imbuhan yang mengapit kata dasar. Sebagai contoh, kata dasarnya ialah hadir, jadi imbuhan apitan yang akan mengapit hadir ini ialah imbuhan ke dan an yang akan membentuk perkataan kehadiran. Begitu juga dengan perebutan, iaitu imbuhan apitan pe dan an. Seterusnya, imbuhan meng dan kan yang mengapit perkataan guna. Seterusnya membentuk menggunakan. Seterusnya adalah bentuk prototipe. Bentuk prototipe ialah kata yang masih berbentuk seperti dalam bahasa sumber dan belum mengalami proses penyesuaian ke dalam bahasa Melayu. Contohnya apron, atlas, magnet. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan paradigma kata. Paradigma kata ialah kumpulan kata yang dibentuk daripada satu akar yang sama melalui pola tertentu, baik yang berupa kata berimbuhan maupun yang berupa kata gabungan. Misalnya, dalam bahasa Inggeris, iaitu absorb yang membawa maksud serap boleh membentuk kumpulan kata. Contohnya yang pertama, absorbed yang membawa maksud zat terserap, absorbent iaitu zat penyerap, absorber iaitu penyerap, absorptivity iaitu kedaya serapan, absorptive iaitu berdaya serap, absorbance atau absorbency iaitu daya serap, absorbable terserapkan, absorbability iaitu keterserapan, dan absorption yang membawa maksud penyerapan. Seterusnya, mari kita lihat contoh paradigma kata dalam bahasa Melayu. Di sini kita dapat lihat perkataan satu merupakan satu akar yang dapat membentuk kumpulan kata seperti menyatukan, penyatuan, bersatu, disatukan, kesatuan, dan persatuan. Oleh itu, perkataan satu dapat membentuk kumpulan kata yang akan membawa definisi kepada paradigma kata yang telah kita pelajari.
Seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan gabungan kata. Gabungan kata dapat didefinisikan sebagai istilah yang seluruh atau sebahagian daripada bentuk dasarnya akan diulang. Iaitu gabungan kata ini adalah gabungan morfem dasar, iaitu secara keseluruhannya memiliki status sebagai fonologi, gramatikal dan semantik yang khusus. Yang kedua, gabungan kata juga boleh terbentuk apabila kata dasar menerima imbuhan, awalan dan akhiran. Contoh perkataan kemerdekaan, di mana kata dasar merdeka itu telah menerima imbuhan awalan ke dan menerima imbuhan akhiran an. Maka berdasarkan melalui kata dasar tersebut kita dapat melihat terbentuknya gabungan kata imbuhan awalan ke dan imbuhan akhiran an. Seterusnya, di dalam konteks gabungan kata terdapat 3 unsur penting yang harus kita ketahui. Yang pertama sekali ialah gabungan kata dapat membentuk kata, iaitu penggunaan awalan asing. Penggunaan awalan asing ini terdapat beberapa. Yang pertama sekali ialah pra, yang kedua ialah pasca, dan sebagainya. Contoh bagi penggunaan awalan asing pra ialah yang pertama sekali, pra akan digabungkan dengan sekolah, maka kata tersebut akan menjadi gabungan kata prasekolah. Contoh yang kedua ialah pra akan ditambahkan dengan kata, maka gabungan kata tersebut akan menjadi prakata. Unsur yang kedua ialah gabungan kata yang membentuk kata majmuk, iaitu gabungan antara kata dasar dengan kata majmuk bagi membentuk makna yang baru. Okey, contohnya ialah air akan digabungkan dengan hujan. Baiklah, kita mengetahui bahwa air mempunyai makna yang tersendiri jika berdiri sendiri. Begitu juga dengan hujan. Dan jika digabungkan, maka kata tersebut akan menjadi air hujan. Contoh yang kedua ialah alat digabungkan dengan tulis, maka akan menjadi perkataan yang baru, iaitu alat tulis ataupun peralatan sekolah. Contoh yang ketiga ialah guru. Kita mengetahui guru adalah pendidik jika berdiri sendiri dan besar adalah besar. Tetapi jika kedua-dua kata ini digabungkan, maka makna baru telah terhasil, iaitu guru besar. Dan unsur yang ketiga ialah gabungan kata majmuk yang membentuk frasa. Makna bagi unsur yang ketiga ini ialah gabungan satu atau lebih dua kata yang sifatnya tidak berbentuk prediktif. Contohnya, di dalam unsur yang ketiga ini terdapat 4 pola ayat yang akan dijelaskan. Yang pertama sekali, gabungan kata daripada unsur ketiga ini boleh digabungkan berdasarkan pola ayat Fn tambah Fn, yang kedua Fn tambah Fk, dan yang ketiga Fn tambah Fe, dan yang terakhir sekali Fn tambah Fs. Untuk contoh yang pertama, Fn tambah Fn, dan jika digabungkan, contoh perkataannya ialah Khalis bin Hashim. Khalis bin Hashim adalah Fn, dan Fn untuk predikatnya ialah seorang jururawat. Maka hasil daripada gabungan kata Fn tambah Fn tersebut, maka akan terhasillah satu ayat, iaitu Khalis bin Hashim seorang jururawat. Bagi contoh yang kedua ialah Fn tambah Fk. Guru saya merupakan Fn, manakala sedang memeriksa buku adalah Fk, di mana ayat tersebut jika digabungkan akan menjadi guru saya sedang memeriksa buku. Bagi contoh yang ketiga ialah Fn tambah Fe, iaitu frasa nama tambah frasa adjektif, iaitu adik Haikal merupakan frasa nama dan sungguh bijak merupakan frasa adjektif. Dan jika digabungkan, maka gabungan kata yang terhasil adalah adik Haikal sungguh bijak. Dan contoh yang terakhir ialah frasa nama tambah frasa sendi nama. Contohnya ialah Ibu Salina, iaitu Ibu Salina adalah frasa nama, tidak ke pasar adalah frasa sendi nama. Jadi berdasarkan contoh yang telah dijelaskan, gabungan kata membentuk frasa dapat dijelaskan dengan lebih singkat adalah gabungan daripada pola ayat, 4 pola ayat. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.